ke majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Kini dah selamanya kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bernafasnya, nikmat masih hidup pada hari ini, nikmat pendengaran yang kita dapat dengar pada hari ini, suara saya yang ini, nikmat matanya, ya, dan pelbagai-bagai nikmat lain. Tidak perlu dibencikan, dan semuanya manusia itu tidak dapat membayar kembali apa yang Allah beri, tidak dapat membalas apa yang Allah berikan kepada kita. Segala macam nikmat, dari pelat udara hinggalah ke nikmat tubuh badan yang sihat hari ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah hari ini sebelum maklum bahawa pada malam ini kita akan adakan Carnival Islam Axis. Telah pun berjalan sebenarnya sejak pukul 12 tengah hari tadi. Ya, kita ada pertandingan tilawah dan hafazan Al-Quran di McDougall. Alhamdulillah sambutan agak merangsangkan. Dan insyaAllah pada malam ini pula kita akan ada pertandingan syarahan dan Battle of the Band, insyaAllah kalau ada. Seperti biasa, apabila saya menjadi MC untuk setiap pembukaan majlis Maxis, kita akan ada sedikit tadabbur ataupun menafsir sedikit ayat Quran, dan insyaAllah kita ambil ibrah dan kita ambil pengajaran daripadanya. Memandangkan hari ini kita akan mendengar syarahan, maka pada malam ini kita akan banyak mendapat ilmu insyaAllah, ya, daripada syarahan-syarahan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita pada malam ini. Lalu semua tahu bahawa hadis Rasulullah SAW yang agak famous, ya, menyatakan bahawa hendaklah kamu tuntut ilmu itu daripada kamu lahir hinggalah ke liang lahat, kan? Tak ilmu. Sedikit daripada saya yang saya dengar daripada kuliah Ustaz Zahdan, insyaAllah saya kongsikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada surah Ar-Rahman ayat ke-33. Ya ma'syaral jinni wal insi illa in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Maksud dia, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan. Okey. Ya ma'syaral jinni wal insi. Pertama sekali dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan jin dulu. Wahai jin sebelum manusia. Aulia-aulianya ataupun kepentingan dia, Allah nak cabar dulu jin. Nak compare jin dengan manusia, jin lagi hebat. Kan? Kita tak nampak jin, dan jin tu boleh buat satu perkara yang kita tak boleh buat. Kekuatan dia lebih, kan? Allah cabar jin dulu. Kalau jin, wahai jin, kalau kamu kuat, kamu tembus langit bumi ni, tembus, kan? Tembuslah ke, kata, pergilah keluar daripada bumi ni kalau kamu mampu, kan? Keluar daripada alam ni lah, langit alam ni, kalau kamu mampu. Dan nescaya kamu tidak akan mampu, nescaya kamu tidak akan mampu melainkan dengan satu kekuasaan. Ada banyaklah tafsiran ayat ni. Ialah la tanfuzuna illa bisultan. Kalau tengok la tanfuzuna illa bisultan, kamu tidak akan mampu buat untuk tembus langit melainkan dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama menyatakan bahawa kamu tidak akan dapat lari daripada balasan Allah terhadap kamu. Maknanya nanti di akhir akhirat, kan, kamu nak buat macam mana, nak lari daripada mana, kamu tak akan dapat lari. Semuanya balasan Allah tu tetap akan dapat pada kamu, wahai jin dan wahai manusia. Kalau jin tak boleh buat, manusia lebih lemah pun tak akan mampu buat. Pertama Allah kata macam tu. Yang keduanya, tafsiran dia, la tanfuzuna illa bisultan ni, kamu tidak akan dapat buat melainkan dengan ilmu. Melainkan dengan ilmu, kan? Maknanya nak kata kat sini, ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Sedikit tentang ilmu. Yang Ustaz Azhar kisahkan juga dalam tafsir surah ni. Dia kata kita sekarang ni banyak sangat lokek dengan ilmu. Duit kita mampu nak beli benda lain, tapi kita tak mampu, kita tak sanggup nak korbankan untuk beli buku, kan? Sehingga kan dia menceritakan bahawa seorang sahabat Nabi, ya, ketika mana nama dia Al-Faruqi tak salah, Faruq ke Faruqi, Al-Faruq tak silap. Faruq ni dia sahabat Nabi yang dia balik daripada satu peperangan, lalu dia berjumpa dengan isterinya dan diberikan 30,000 dinar kepada isteri dia. Okey, insyaAllah saya boleh cerita ni. 30,000 dinar dibagi kepada isteri dia. Kemudian dia kata, kemudian selepas selama hari lepas itu dia dipanggil untuk peperangan jihad. Maka dia pun keluar, dia keluar dan ikut peperangan jihad. Dan untuk 30 tahun dia tidak balik ke Madinah. Dia tidak balik bertemu keluarga dia, kan?
Kemudian apa yang berlaku ialah selepas 30 tahun dia pun balik. Dan dia balik tu ketika malam dia, so dia jumpa dia jumpa dengan isteri dia dengan anak dia pun. Dia dah ada anak dah besar lah lepas 30 tahun tu. Dia jumpa dengan anak dari isteri pun macam cakap-cakap sikit kemudian tidur. Pagi esok pergi sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kan, orang berkumpul dekat seorang ulama yang bernama Rabi'atul Ra'i. Kan? Rabi'atul Ra'i ni cakap dan semua para sahabat duduk ramai dengar untuk berjam-jam lamanya. Habis je dia pun balik berjumpa isteri dia, tanya, wahai isteriku, betul ke itu Rabi'atul Ra'i anak kita? Sebab dia tak sempat jumpa. Malam tu dia balik lambat, dia balik dah malam kan. Betul ke itu anak kita tu? Kan? Jadi kemudian isteri pun kata, ya, itulah Rabi'atul Ra'i anak kamu. Kan? Sesungguhnya aku takut nak bagi tahu kau 30,000 dinar yang berjumlah sekian ni sekarang ni 3 juta lebih kurang. Adalah juta-juta kan. Dah habis. Semuanya telah aku hantar Rabi'atul Ra'i itu untuk belajar. Habis 30,000 dinar. Takut isteri nak bagi tahu malam tu, takut nak bagi tahu. Pagi ni dah tengok, barulah dia berani memberitahu kepada suami. Maknanya jangan lokek untuk kita menggunakan duit kita untuk beli buku dan sebagainya untuk ilmu. Okey, semua untuk ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni saya dan jaga saudara Farhan akan menjadi MC anda untuk pada malam ini. Sebenarnya saya menjemput saudara Farhan untuk Terima kasih kepada saudara Hanan. Jadi saya akan menerangkan sedikitlah perjalanan program pada malam ini. Pertandingan syarahan kita sebenarnya dengan Carnival Islam Basis. Carnival Islam Basis ni dah berjalan dari pukul 12 tadi dengan dimulakan pertandingan tilawah dan hafazan bagi muslimin dan juga muslimat pada pukul 2 petang tadi. So keputusannya dah dapat untuk itu, ia akan diumumkan pada akhir program nanti, insyaAllah. Kita akan ada 5 pensyarah. Ya, ada 5 peserta syarahan untuk malam ini, insyaAllah. Dan semuanya dah cabut nombor kan. Tadinya insyaAllah kita akan ada 5 peserta tu akan ada giliran dia untuk memberikan persembahan syarahan dia. Dan di tengah-tengah tu insyaAllah ada aktiviti sedikit dan akan ada persembahan daripada pelajar tahun pertama, iaitu Alif dan juga Hakim. InsyaAllah dia akan sampai, saya dah confirm tadi dia akan sampai. Dia dah latih lah semalam, insyaAllah. Jadi insyaAllah dia akan punya persembahan pada malam ni bagus lah, sebab dah berlatih, insyaAllah. Jadi berkenaan dengan syarahan ni kan, ia berkaitan, saya nak ulas sedikit lah tentang syarahan ni. Ianya berkaitan lah, kalau kita tengok zaman Nabi Musa dulu, dia berdakwah kepada Fir'aun dan juga berdakwah kepada Bani Israel. Dia ditemani oleh Nabi Harun. Dia sekali Nabi Musa dengan Nabi Harun masa tu. Disebabkan Nabi Musa ni seorang yang gagah. Dia ceritakan dalam Al-Quran, dia tinju orang tu mati kan. Nabi Musa ni seorang yang gagahan. Nabi Harun ni orang yang petah berkata-kata. Hingga kan Nabi Harun kata, bagilah seorang untuk teman dengan dia, nak bagi berdakwah dekat Fir'aun, supaya dia ni boleh berkata-kata. Kalau kita dengar doa Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu merupakan doa Nabi Musa untuk dia pergi berdakwah kepada Fir'aun pada masa tu. Tapi Nabi Musa ni dia berdoa pada Allah untuk diberi teman dari dia, dan Allah memperkenalkan dan diberi Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa untuk berdakwah. Sebab oleh Nabi Harun ni kelebihan dia petah berkata-kata. Dan syarahan hari ni insyaAllah kita nak melatih orang untuk petah berkata-kata. Bagi peserta, bagi orang yang menonton, dia boleh tengok macam mana orang petah berkata-kata, supaya lepas ni dia boleh berusaha untuk menjadi petah berkata-kata lah, insyaAllah. Jadi hari ni kita akan ada seorang penjaga masa, iaitu saudara Hazman Baharum, pelajar tahun pertama yang ada di sini, setia menjaga masa. Dan saya menjemputlah Hakim datang daripada Preston untuk mengambil tempat Hakim. Saya ceritalah sedikit tentang Hakim ni. Hakim ni kita jemput khas. Asalnya dari nama penuhnya adalah Yuzul Fadli bin Muhammad Yunus. Asalnya dari Ampang, Selangor. Tarikh lahirnya adalah 28 November 1983. Kalau tengok sejarah pendidikan ni, orang panggil dia Dr. Yuyu, a.k.a. Dr. Yuyu.
Dulu pernah belajar di Kolej Marabanting dari tahun 2001 hingga 2003 dan melanjutkan pelajaran ke Manchester University dalam bidang kedoktoran bidang medik 2003 hingga 2008. Dan sudah berkahwin. Isterinya bernama Nur Aida binti Muhammad Omar dan sudah mempunyai seorang anak yang diberi nama Nur Maisarah. Sekarang dia bekerja sebagai seorang doktor perubatan di Chodi District Hospital di Chodi, insyaAllah. Jadi saya format pertandingannya pada malam ni adalah untuk perhatian para peserta ya. Format pertandingan hari ni kita bagi 10 minit. Panjang ni 10 minit. Nak cakap pun cakap lah. 10 minit hari ni. InsyaAllah pada minit ke-8, bila masuk minit ke-8, penjaga masa akan mengetuk meja sekali. Minit ke-8 sekali yang macam tu. Dan mana tu bila dah bunyi macam tu, ada 2 minit je lagi. Dan bila minit ke-9, dia akan bunyikan 2 kali. Bunyi macam tu ke? Bunyi macam tu lah. Dan bila sampai masa akhirnya minit ke-10, minit ke-10 3 kali kan? Minit ke-10 ni, minit ke-10 3 kali bunyi, ada 10 saat je untuk habiskan ayat-ayat terakhir. Okey So semua peserta faham InsyaAllah faham Senang je, 10 minit, ingat yang tu je, 10 minit diberi masa insyaAllah. Jadinya saya dengan segala hormatnya jemput masuk dulu semua. Kita settle down dulu insyaAllah. Artis dah sampai. Dipersilakan Saudara Adib dan juga Saudara Hakim. Tak. Hanya meraihkan kehadiran. Persembahannya di akhir program ni insyaAllah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput peserta pertama, iaitu Saudara Ayat Zuhelmi, pelajar Chemical Engineering tahun ketiga. Cuba suara. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, andai patah saya Praja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan ingin mencari calon isteri, tapi untuk saya membawa anda sama-sama memahami, kita menyelami dan juga kita menyelusuri sebuah mauduk bicara yang berbunyi Islam mencakupi kehidupan insani. Sekalung apresiasi saya ulurkan kepada Tuan Pengerusi Warisan Kehakiman yang penuh bervisi, tuan-tuan kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan yang jauh di mata, dekat di hati. Apa khabar penutur bahasa Melayu tercinta? Jadi sebelum saya mengorak langkah dengan lebih jauh, eloklah saya mendefinisikan ataupun menginterpretasikan tajuk syarahan saya pada hari ini, kerana bab kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk kita sama-sama mencintai, memahami, menyelusuri apa yang ingin dibawa oleh Ayat Al-Zuhaimi di hadapan ini, maka saya akan memecahkan tajuk syarahan saya ini kepada 3 cerakinan utama. Yang pertama, cerakinan yang pertama berbunyi Islam itu sendiri. Cerakinan yang kedua mencakupi kehidupan. Dan yang ketiga, insani. Jadi cerakinan yang pertama, agama Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Untuk membawa apa? Untuk membawa manusia pada ketika itu dan juga kita semua kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa daripada apa? Membawa daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat.
daripada ketinggian martabat manusia kepada setinggi-tinggi martabat Islam itu sendiri. Yang kedua, cerkinan yang kedua, mencakupi kehidupan manusia. Elok saya, ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman dengan eloknya berkenaan tentang mencakupi kehidupan ini. Kafah kan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, secara totalnya orang cakap. Ataupun dalam bahasa Indonesianya totalitas kan. Bermaksudnya apa? Bermaksud daripada bermulanya bangunnya seorang anak Adam itu daripada tempat tidurnya hinggalah dia kembali tidur. Baik dari segi percakapannya, dari segi dia berdiri, dari segi dia makan, dia minum dan juga cara dia bergaul, maka itu melambangkan seluruh kehidupannya berlandas kepada Islam. Terdapat bayangan Islam di setiap pelakuan yang dilakukan. Dan cerkinan yang ketiga, insani. Kita percaya bahawa insan itu berasal daripada perkataan nasihat ataupun lupa kan. Tetapi kita perlu, apa yang lebih penting, perkataan itu sendiri mau masuk satu taklifan yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan terhadap bermula pada zaman Adam itu sendiri kan. Zaman penciptaan Adam itu sendiri. Berkata Allah kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah kan. Jadi tugas pertama seorang insan ni adalah pertama khalifah. Yang keduanya berfirman Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kedua seorang abid, menjadi abid, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesai dengan pendefinisian secara literalnya, maka saya ingin membawa kepada semua pendefinisian secara konseptualnya kan. Maksudnya apa yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah bagaimana Islam, sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mampu diterjemahkan dalam kehidupan seorang khalifah dan juga seorang abid ini dalam setiap kehidupannya, bermula daripada bangun tidur sampailah dia tidur kembali. Jadi itu. Jadi sidang warga dewan sekalian, dataran ilmu saya yang pertama di bawah kata kunci Islam sebagai sebuah ideologi. Kita percaya dan juga kita belajar sejarah kan. Bermula daripada tingkatan 4. Dan di awal itu lagi kita mula daripada darjah 1 daripada darjah 6 ni dalam kajian tempatan kan. Pertama, kita percaya bahawa kita meyakini bahawa Islam merupakan sebuah ideologi yang pernah menguasai dunia sebagaimana ideologi yang lain. Seperti mana ideologi komunisme, bangkitnya kesatuan Rusia dan juga negara China sekarang ini. Kemudian bangkitnya ideologi kapitalis yang menguasai dunia ketika ini dan sedang menuju kepada kehancuran. Dan kita Islam begitu juga pernah menguasai, ideologi Islam itu sendiri pernah menguasai dunia pada satu ketika. Bagaimana Islam menguasai? Bagaimana ideologi Islam ini menguasai dunia? Pertama sekali memulai rijal-rijal yang ada kan? Dan kita suka untuk saya membawakan kata-kata daripada Sayyidina Umar ketika mana dia sedang berehat dengan sahabatnya. Ketika ditanya apakah impiannya, Sayyidina Umar berkata, aku mengimpikan dunia ini dipenuhi rijal-rijal seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal dan juga Salim hamba Zaifah, dan aku akan meminta mereka ini untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci di situ apa? Kunci di situ adalah tarbiyah daripada sahabat Rasulullah. Tarbiyah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itu sendiri. Maksudnya ideologi itu sendiri bukan fikrah yang ditanam mampu menyebabkan Islam itu dijulang. Fikrah yang ditanam menyebabkan Islam dijulang. Dan akhirnya lahirnya generasi yang hebat yang disebut oleh Syekh Qutb dalam bukunya Ma'arif fi Tariq sebagai generasi Al-Quran yang unik. Dan generasi Al-Quran inilah yang akhirnya menyebarluaskan ideologi Islam itu sendiri. Dan ini sidang warga dewan saya ingin membawa kepada dataran ilmu saya yang kedua, yang membawa kata kunci Islam sebagai praktikalnya. Kita belajar sejarah. George Santayana juga pernah berkata, barang siapa yang melupai sejarah, dia akan mengulangi sejarah. Maka penting untuk kita mengambil ibrah daripada sejarah, mengambil pelajaran daripada sejarah itu sendiri. Yang pertama, kita melihat bagaimana apabila mana-mana bangsa ataupun masyarakat yang berpegang kuat dengan ideologi yang dipegang, maka dia akan bangkit menjadi sebuah bangsa yang hebat. Masyarakat Arab pada ketika itu berpegang kuat dengan ideologi Islam, mengamalkan Islam dalam setiap kehidupannya, bangkit menjadi sebuah bangsa yang hebat. Bangsa Rusia berpegang kuat kepada ideologi komunis yang dipegang, akhirnya bangkit menjadi sebuah bangsa yang hebat. Dan juga orang-orang barat berpegang kuat dengan mengimani dan juga berpegang kuat kepada ideologi kapitalisnya,
sehingga sekarang ini menguasai dunia. Kan? Dan kita melihat maafkan saya. Dan bagaimana? Dan kita balik kepada ideologi Islam sendiri. Bagaimana dipraktikalkan, diterjemahkan dalam setiap kehidupan. Baik dari segi percakapannya. Kita melihat, kita belajar daripada golongan-golongan sahabat ini sendiri. Golongan-golongan sahabat dan juga para tabi'in. Bahkan generasi-generasi awal terdahulu. Mereka menterjemahkan, bahkan Islam ini pernah diterjemahkan baik bukan sahaja dari segi sekecil-kecil perkara, tetapi sehinggalah besar-besar perkara. Sekecil-kecil perkara bermula daripada sekecil perkara seperti membuang air sendiri pun telah disentuh oleh Islam. Apatah lagi dengan perkara-perkara yang sebesar-besar seperti urusan pemerintahan, urusan kenegaraan, urusan ekonomi dan sebagainya. Maka itu semua pernah. Dan Islam, kita tidak melihat Islam itu sebagai sebuah agama fantasi. Kita tidak melihat Islam itu sebagai sebuah ideologi semata-mata. Kita tidak melihat Islam itu sebagai sebuah agama yang berada di awang-awangan. Tetapi Islam itu merupakan agama yang reality, merupakan agama yang praktikal. Kita melihat, even kalaupun kita duduk di luar negara yang majoritinya bukan agama Islam, bukan yang beragama Islam, dan kondisinya juga tidak memihak kepada orang yang beragama Islam, tetapi itu tidak bermaksud Islam tidak boleh diamalkan. Kerana terdapat banyak rusah ataupun banyak perkara-perkara yang dimudahkan. Tetapi satu perkara yang perlu diingat, Islam itu mudah, tetapi bukan untuk dipermudah-mudahkan. Itu satu perkara. Islam dalam bentuk praktikal. Jadi secara tuntasnya, jadi secara tuntasnya, masyarakat ini kian penat. Masyarakat sudah penat. Seks bebas sudah dijadikan adat. Hubungan sejenis mula mendapat tempat. Adakah kita hanya untuk duduk dan untuk melihat, tanpa semua ini untuk dirawat? Di mana rijal-rijal yang bangun, yang menerima fikrah Islam untuk merawat sebuah permasalahan yang kian penat? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Azhari di atas syarahannya yang pertama tadi. Sebelum kita bergerak kepada peserta yang seterusnya, tadi saudara Azhari ada menceritakan tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau kita tengok dalam sejarah, dalam kisah Perang Badar yang dirakamkan dalam Al-Quran kan, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni merupakan sahabat yang terpaksa membunuh ayahnya sendiri dalam Perang Badar. Dan peristiwa itu dirakamkan dalam surah, tak ingat surah apa, tapi cerita itu mengenai Perang Badar. Jadi saya jadinya rasanya di samping kita mendengar syarahan itu, banyak pengisian yang disampaikan dalam syarahan Zuhaili tadi. So harapnya, saya mengharapkan agar cakap terusan sekarang, kalau boleh, saya mengharapkan agar apabila pulang nanti, bukannya pulang sebagai seorang penonton pertandingan syarahan, jangan nak pulang sebagai penonton pertandingan syarahan dan juga seorang yang telah menimba ilmu, seorang penimba ilmu. Harapnya bolehlah jadi macam tu di akhir sekali. InsyaAllah. Cerita yang menarik tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi insyaAllah dapat kepada saya biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. InsyaAllah apa yang telah disampaikan oleh saudara Al-Zalmi tadi, kita ambil pengajaran, kita fahaminya dan cuba kita renung-renungkan bersama supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang akhir nanti kita sesal. Oh, semua ini telah datang kepada aku orang yang berikan peringatan, tetapi aku tidak memanfaatkannya. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan peserta kedua, ya. InsyaAllah saya menjemput saudara Umar Ismail untuk menyampaikan syarahan beliau. Silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta ahli keluarga baginda. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi majlis yang budiman, warisan panel hakim yang adil, saksama dan bijaksana, serta
saudara penjaga masa yang jujur dan amanah, insya-Allah. Saudara-saudari hadirat sekalian, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sebagai seorang Muslim, apabila kita mengatakan kita Muslim, kita ada panduan hidup. Yang ini panduan hidup kita tidak hanya terhad kepada rukun iman dan juga rukun Islam. Yakni tidak terhad kepada akidah dan tidak terhad kepada ibadah. Tidak terhad kepada hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia untuk dirinya sendiri, tetapi ia meliputi aspek muamalat, iaitu aspek manusia bersama manusia yang lain. Sebut saja urusan-urusan di dunia hari ini, contohnya jual beli, mentadbir negara, membina binaan, memperkasakan pertahanan, semua itu Islam ada menggariskannya. Bermakna Islam ada di situ. Jadi saya meletakkan diri saya sebagai seorang biasa, seorang awam yang biasa, dan mengambil jurusan perubatan sebagai contoh. Maka saya akan mengatakan, apakah saya ambil bidang perubatan, Islam ni ada ke dalam perubatan? Adakah terdapat ni Islam di dalam perubatan? Maka apabila kita ditanya oleh seseorang mengenai soalan ini, dengan izin Allah yang kita belajar ilmu, maka jawapannya adalah ya. Kerana Islam itu agama yang syumul. Islam itu agama yang menyeluruh. Islam adalah agama yang membawa risalah yang panjangnya meliputi semua zaman dan lebarnya mengatur segenap aspek yang merangkumi setiap persoalan di dunia dan juga persoalan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Islam itu adalah satu din, adalah satu agama, adalah satu ideologi, adalah satu cara hidup yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang merangkumi 3 aspek utama, iaitu aspek akidah, aspek ibadah dan juga aspek muamalah. Cara ia kombinasi ketiga-tiga aspek ini menjadikan membentuk satu cara hidup yang sempurna, satu cara hidup yang diterima oleh Allah SWT, seperti mana di dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18, sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam. Islam tidak hanya sebuah agama yang menekankan kepentingan, tidak hanya kepentingan kepercayaan akidah, dan juga ibadah khususiah seperti solat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi ia juga meliputi satu sistem yang menyeluruh, yang mengandungi semua aspek kehidupan, seperti mana yang pernah digariskan oleh Syahid Hasan Al-Banna di dalam Syarah Usul 20. Islam adalah satu sistem yang mengandungi, Islam adalah daulah, yakni negara dan tanah air, ataupun kerajaan dan umat. Ia adalah akhlak dan kekuatan, ataupun rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang, ataupun keilmuan dan kehakiman. Ia juga adalah kebendaan dan harta, ataupun kerja dan kekayaan. Ia adalah jihad, ia juga adalah dakwah, ataupun ketenteraan dan juga fikrah. Dan tidak lupa juga, ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Kesemuanya adalah sama pengiktibarannya di sisi kita. Terdapat banyak dalil ataupun nas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran,
Antaranya Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 89 yang bermaksud, dan kami turunkan kitab kepada kamu dengan menerangkan sesuatu. Berarti di sini setiap apa yang diterangkan di dalam kitab itu, ia tidak lari daripada 3 aspek yang telah saya sebutkan tadi. Aspek akidah, aspek ibadah dan juga aspek muamalah. Satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kabilah Bani Syaiban bin Sa'labah ketika memperkenalkan diri baginda dalam berdakwah kepada kabilah-kabilah di Mekah. Maksudnya, kamu tidak menolak secara jahat jika kamu menyatakan kebenaran. Sesungguhnya agama ini tidak akan ditegakkan melainkan orang yang meliputi dari segenap sudut. Meliputi maksudnya mengamalkan setiap juzuk-juzuk di dalam Islam itu. Bukannya mengambil sebahagian tertentu dan meninggalkan sebahagian yang lain. Terdapat juga beberapa dalil lain yang biasa kita dengar. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan lain juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, diwajibkan kamu ke atas kisos, iaitu bunuh balas dalam kes orang yang mati dibunuh. Kesemua dalil-dalil ini sedikit sebanyak menunjukkan Islam itu menunjukkan kesyumulan Islam. Sebenarnya ada banyak lagi, ada lebih banyak lagi. Tapi saya cuba mengambil beberapa yang mana ayat yang telah saya nyatakan tadi sedikit sebanyak menunjukkan Islam itulah agama yang syumul. Namun demikian, adakah cukup kita hanya mengaku tentang kesyumulan Islam tanpa kita mempraktikkan dalam kehidupan kita, tanpa kita mengamalkan dalam kehidupan kita, tanpa kita menzahirkan dengan perbuatan kita? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya cuba memandang saya punya syarahan pada malam ini dengan memandang satu sudut yang berbeza. Apabila berkata tentang Islam yang syumul, saya cuba memandang dalam satu sudut yang beza, iaitu perkara yang menjadikan kesyumulan Islam itu kelihatan kelabu, kelihatan samar, kelihatan kabur di kalangan umat Islam kita pada hari ini. Masa? Ada 2 minit lagi. Banyak ni. Okey, saya ringkaskan apa yang saya cuba ingin. Terdapat sebenarnya banyak ideologi, banyak doktrin-doktrin yang menyebabkan kesyumulan Islam itu samar di kalangan umat Islam. Kan? Apa yang saya cuba pandang di sini ialah ideologi sekularisme. Ideologi yang memisahkan amalan kehidupan, yang itu memisahkan aspek ketuhanan dan juga dengan dalam perbuatan manusia. Syekh Nakib Al-Atas dalam bukunya berjudul Islam dan Sekularisme menjelaskan bahawa sekularisasi itu didefinisikan sebagai pembebasan manusia, iaitu bermula dari agama dan kemudiannya dari metafisik. Maksud di sini terlepasnya dunia dan pengertian agama serta digantikan dengan nilai-nilai yang menggantikan dengan sifat-sifat yang tidak bernilai dan sifat-sifat yang menyimpang jauh daripada agama. Ia berkembang daripada Eropah Barat ke seluruh pelosok dunia. Ia berkembang melalui penjajahan, proses kristianisasi dan juga perkembangan ideologi komunisme. Dr. Yusuf Qaradawi menggariskan beberapa faktor, antaranya ia adalah faktor agama. Yang menyebab daripada faktor agama itu adalah daripada ajaran Bible itu sendiri, yang sering diolah beberapa kali, yang menyebabkan kekeliruan berlaku. Dan kedua dia faktor pemikiran, iaitu doktrin gereja pada masa itu adalah bertentangan dengan perkembangan ilmu ketika di zaman kegelapan, di Dark Ages ataupun Dark Ages, yang mana orang Eropah hidup dalam kegelapan, hidup tanpa wajib benci. Apa ingat lah? Okey. Saya cuba singkatkan sesingkat yang boleh. Okey, faktor pemikiran, doktrin gereja, iaitu pertembungan antara doktrin gereja dan juga
ilmu pengetahuan. Yang ketiga, faktor psikologi, iaitu mengenai rasa trauma orang Eropah pada masa itu terhadap institusi gereja. Dan yang terakhir adalah faktor sejarah, iaitu sejarah gereja, iaitu sejarah ketika di zaman kegelapan Eropah. Jadi hadirin hadirat sekalian, oleh kerana masa telah pun tiada, saya tidak sempat menyentuh tentang kesan ideologi sekularisme terhadap kesyumulan Islam. Namun di sini dapatlah saya simpulkan bahawa mari kita merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 208. Jadi insya-Allah dengan izin Allah, letakkanlah diri kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita ke dalam golongan yang berusaha mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, dan bukannya Islam hanya pada nama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Umar atas penyampaian syarahannya yang begitu bersemangat, seolah-olah seperti mahu memberi khutbah pada mulanya. Jadi saya tengok situasi sekarang ni nampak macam tegang kan. Relax sikit. Sebab ni kita dengar syarahannya. Allah. Tadi saudara Umar ada mengatakan tentang Islam agama yang syumul. Sebenarnya saya dengan seorang MC terlupa nak beritahu tema pada hari ini adalah Islam agama yang syumul. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Umar kerana tolong memberitahu kepada semua orang yang tema pada hari ini adalah Islam agama yang syumul, insyaAllah. Jadinya dan saudara Umar pun ada menyentuh tentang gereja, fungsi gereja pada zaman kegelapan Eropah dahulu. Kalau kita semua belajar sejarah, gereja ni dia boleh jual sijil penghapusan dosa. Kena bayar duit kan. Kalau kita belajar sejarah kan. Ni nak menunjukkan bahawa sistem gereja pada zaman kegelapan Eropah dahulu. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput majlis dengan penuh. Majlis dengan penuh takzim. Sebab kata seorang MC lagi ingin menjemput dan mempersilakan peserta yang ketiga, iaitu saudara Kamal Aziz. Saudara Kamal Aziz merupakan pelajar Mechanical Engineering tahun ketiga University of Manchester. Jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bergerak lebih lanjut ke hadapan, disebabkan bilik ini dipenuhkan dengan wajah-wajah pemuda yang insyaAllah bersemangat, kita hangatkan suasana kita pada hari ini dengan takbir. Takbir! Allah! Alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang adil lagi bijaksana, serta para hadirin sekalian, insyaAllah. Maka seperti biasa, sebelum kita bergerak lebih lanjut, eloklah kita mengenalkan dulu apa yang nak disampaikan. Jadi tajuk yang hendak saya sampaikan pada hari ini insya-Allah berbunyi, bukan sekadar Islam agama yang syumul, tapi membumikan Islam yang syumul itu, insya-Allah. Itu tajuk saya pada hari ini. Baik. Pertama sekali kita lihat dulu ayat pertama yang biasa orang guna bila dia nak mendefinisikan Islam yang syumul itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Kafah, kata kunci di sini ialah kafah. Di mana maksud dia dalam bahasa Melayu ia bermaksud secara menyeluruh, atau dalam bahasa Inggerisnya total. Jadi saya nak bertanya kepada sekalian, apakah maksud total itu sendiri? Saya jawab, fikirkan. Kerana bila kita berbicara tentang menyeluruh, adakah Islam itu hanya termasuk ibadah ritual sahaja semata-mata? Adakah Islam itu hanya solat, puasa, haji dan zakat sahaja? Sekiranya betul dalam pemikiran kita hanya sebegitu, maka saya ingin menyuruh semua dalam ini untuk lebih mengkaji tentang Islam itu sendiri. Kerana bila kita mengkaji tentang Islam, maka bila mana kita lihat Islam itu sendiri, ia adalah seperti sebuah lautan di mana permukaannya sudah indah. Apabila kita masuk lagi ke dalam lautan itu, maka akan terjumpalah batu-batu karang serta kehidupan laut yang menakjubkan ini.
Maka itulah dia faedah untuk mempelajari Islam. Lagi dalam kita belajar, lagi bermanfaat dan lagi indah di jiwa kita, insya-Allah. Baik. Maka kesimpulan Islam ialah sebuah din. Saya ingin menyebut din di sini yang bermaksud cara hidup. Siapa yang berpendapat sebelum ni bahawa Islam itu adalah sebuah religion atau agama semata-mata, maka saya ingin menolak hujah itu dengan menggunakan dalil inna dina indallahi Islam. Satu-satunya din yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Din ini merangkumi seluruh aspek kehidupan. Kita ada ekonomi Islam seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Kita ada sistem sosial Islam seperti yang disebut dalam surah Al-Hujurat. Dan kita ada juga politik atau siasat Islam yang saya akan sentuh sedikit dalam perkongsian saya pada hari ini, insya-Allah. Baik. Di dalam risalah Ta'lim tulisan karangan Hasan Banna di dalam usul 20 atau usul 20 dalam bahasa Arabnya, beliau ada mendefinisikan Islam itu secara semula pada usul yang pertama, di mana beliau menyatakan bahawa Islam itu merangkumi semua aspek kehidupan. Secara mudah dia disimpulkan sebagai terlibat dalam kenegaraan, kehakiman, keadilan serta akidah dan ibadah. Itulah dia Islam definisi Hasan Banna. Jadi perbincangan saya pada selepas ini bukan dia menjurus kepada penceritaan lebih lanjut tentang kandungan Islam yang semua itu sendiri, sebab saya yakin semua di sini dah boleh tahu apa Islam yang semua itu sendiri. Tapi saya bincangkan pada hari ini akan menjurus kepada bagaimana kita hendak membumikan Islam itu di dalam kehidupan realiti semasa, insya-Allah. Baik. Kenapa saya berbicara tentang membumikan Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qalam liman da'a ila Allah wa amila sholihan. Surah Fussilat ayat ke-3. Allah Taala menyatakan dalam ayat tersebut bahawa tidak ada perkataan yang lebih mulia daripada perkataan yang meniru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah kita mahu termasuk dalam golongan yang terlibat dalam golongan yang mengatakan kata-kata yang terbaik di kalangan manusia? Jadi kalau kita hendak, maka kita hendaklah sebarkan risalah dia. Dan insya-Allah semoga Allah memberkati usaha kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Di dalam buku Hazaddin atau dalam bahasa Melayu ini, Inilah Islam, karangan Said Qutb, beliau mendefinisikan bahawa terdapat satu tabiat dalam penyebaran Islam itu sendiri, di mana Islam ini dia tidak tersebar secara tiba-tiba. Islam ini tidak tersebar dengan, dalam bahasa Inggeris, secara magic lah. Dalam bahasa Inggeris magic. Tapi Islam itu tersebar mengikut sunnatullah. Islam itu tersebar mengikut sunnatullah. Di mana bila dia tersebar secara sunnatullah, maka ia terpaksa dinaikkan dengan usaha manusia itu sendiri. Dia tidak boleh naik dengan sesuka hati macam tu ya. Dia tidak, walaupun Allah Taala mampu untuk menaikkan dengan kuasanya sesuka hati, tapi Allah Ta'ala ingin memastikan bahawa perjalanan penyebaran Islam itu terlibat dengan sunnatullah, kekal dengan sunnatullah. Seperti kalau kita tengok kisah sirah Rasulullah SAW, berapa banyak peperangan yang Rasulullah terpaksa masuk dan terlibat sehingga menyebabkan kematian para mujahidin di zaman dahulu. Kalau Allah Ta'ala hendak menegakkan Islam dengan sewenang-wenangnya, maka dia tak perlu pun nak suruh Nabi berperang. Betul? Okey, baik. Selain itu, bila mana Nabi terlibat dalam peperangan, di samping peperangan tersebut adanya penentangan daripada masyarakat itu sendiri. Siapa yang tidak ingat kisah Nabi dengan wanita Yahudi, di mana wanita Yahudi tersebut selalu menyakiti Nabi dengan meletakkan duri dan najis di jalanan Nabi. Akan tetapi Nabi terus bersabar, Nabi terus kekal dan biar saja. Nabi tidak memberontak. Bahkan ketika wanita Yahudi itu sakit, Nabi sendiri yang pergi melawat dia, berbagi layanan kasih sayang kepada dia, dan akhirnya dengan akhlak, hikmah akhlak Nabi tersebut, wanita Yahudi tersebut telah masuk ke dalam Islam. Itulah dia. Kita hendak nyatakan di sini bahawa risalah yang dibawa oleh Nabi bukanlah hanya risalah retorik semata-mata, risalah yang berkata-kata semata-mata, tetapi Nabi membawa sebuah risalah yang dinamakan risalah amal. Risalah amal. Bila mana Nabi membuktikan dengan amal ya, maka orang pun jatuh cinta dengan amal Nabi tersebut, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, kelakuan Nabi. Maka Islam itu tersebar dengan amal. Inilah risalah amal yang saya maksudkan. Okey. Bila mana kita berbicara tentang amal, maka poin yang hendak saya sampaikan di sini ialah perlunya penzahiran terhadap keindahan Islam itu sendiri. Kerana bila kita berbicara tentang keindahan Islam, sistem ekonomi Islam adil, di manakah pelaksanaan dia? Orang nampak tak pelaksanaan dia? Sistem kehakiman Islam sangat adil, tapi di manakah pelaksanaan dia? Kira mana tidak ada pelaksanaan di situ, maka orang tidak nampak. Seperti orang nak beli sabun baju. Bila mana orang nak beli sabun baju, kita sedang berbicara tentang sabun baju ni hebat, sabun basuh baju ni macam boleh menghilangkan segala kotoran. Tapi kalau dia tak nampak kesan dia, maka maukah dia percaya? Tidak.
Maka perlu ada pemutihan, kena masuk dulu basuh baju dalam mesin tu, bagi hilang dulu kotoran tu dengan sabun dikatakan, barulah dia yakin dengan kehebatan sabun itu. Samalah dengan seperti Islam, kita perlu menzahirkan Islam itu, membumikan Islam itu di mata masyarakat, baru mereka dapat melihat keadilan Islam itu sendiri. Baik, bila kita berbicara tentang membumikan Islam, kita perlu ada wasilah ataupun kaedah untuk membumikan Islam itu sendiri. Jadi bagaimanakah kita hendak membumikan Islam itu sendiri? Salah satunya ialah melalui, siapa boleh jawab? Pemerintahan. Siasat Islam, politik Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan, ulil amri di kalangan kamu. Baik. Sebelum kita terseleweng dengan ayat ini, saya ingin memberikan pendefinisi yang jelas dengan ulil amri, pemegang kekuasaan. Tak kisah dia pakai bendera kerih ke, dia pakai bendera bulan ke, dia pakai bendera roket ke, tak kisah. Yang penting intipati dan pembawaan dia taat, membawa kepada pentaatan pada Allah dan Rasul, di mana tidak ada penindasan sesama manusia, tidak ada penekanan sesama manusia, tidak ada kezaliman sesama manusia. Kita tak kisah bendera apa dia bawa, tapi selagi mana dia tertakluk pada ketaatan Allah dan Rasul, maka kita wajar mentaati pemerintah tersebut. Ingat, saya tidak menulis kepada mana-mana, tapi kita tengok mana apa yang dia bawa, baru kita mentaati dia. Kenapa saya bicara tentang pemerintahan? Kerana bila mana kita berbicara tentang pemerintahan, maka kita melaksanakan program-program secara meluas pada masyarakat, di samping menyebarkan fikrah ataupun pemahaman Islam pada masyarakat dengan meluas melalui media massa contohnya. Kerana pemerintah mempunyai akses kepada media massa dan sebagainya. Akan tetapi kita berbicara tentang pemerintahan di atas berjalan seiringan dengan pentarbiyahan dan juga pendidikan masyarakat di bawahnya. Kita tidak berbicara tentang pemerintahan tapi kita lupa di bawahnya. Sebab mana kita berbicara tentang pemerintahan semata-mata tanpa berbicara tentang bawahannya, asas dia roboh, maka pemerintahan Islam itu sendiri akan roboh. Di situ kepentingan pemerintahan secara Islam. Allah Akbar, dah habis. Saya kutub dalam bukunya Ma'arif At-Thariq. Saya kutub dalam bukunya Ma'arif At-Thariq atau petunjuk sepanjang jalan berbicara tentang masanya sudah tiba untuk pemerintahan baru mengambil alih dunia. Dan di sinilah masa untuk Islam mengambil alih pemerintahan itu. Maka siapakah golongan yang dimaksudkan untuk membawa risalah ini? InsyaAllah setiap seorang dari dalam ni ada potensi untuk membawa risalah itu sendiri. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami Allah Ta'ala memuliakan golongan pemuda di dalam Al-Quran, di mana kisah ini berbicara tentang pemuda Al-Kahfi yang berani dan tegas menegakkan kebenaran walaupun terpaksa menghadapi tentangan daripada Raja yang zalim. Dan golongan ini dimuliakan Allah Subhanahu Taala, diabadikan kisah mereka dalam Al-Quran, di mana Allah Taala membincangkan apakah yang ada dalam diri mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka beriman pada Tuhan mereka, di mana mereka beriman pada Tuhan mereka tidak hanya lalu. Saya di sini tak Islam, saya nak habiskan juga tak Islam. Habiskan lagi. Baik, bila mana kita bicara tentang iman, kita tidak hanya berbicara tentang iman dalam hati, tapi iman dengan amal. Itu ciri pemuda kafir yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Wazidnahum huda, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Di situlah ciri-ciri pemuda yang bakal menggegar dunia, insya-Allah. Jadi, akhir kalam, saya ingin menyuruh pada semua di sini, dia nak bawa risalah Islam ni, dia nak bawa serang-serang, dia payah. Akan tetapi dia memerlukan kepada satu golongan, satu kelompok yang dapat bersama-sama untuk menyebarkan risalah. Kerana risalah ini risalah yang agung, bukan risalah mainan, bukan risalah kecil-kecilan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sangat mantap dan baik pada saudara Kamal Haziq kita. Bila bicara tentang dunia kini, kita banyak terfikir, kita banyak fikir kenapa kan dekat tempat non-Muslim itulah kita tengok banyaknya kemajuan-kemajuan. Tetapi dekat tempat Muslim itulah kita tengok banyaknya kemerosotan kan. Pergi kat mana nak tempat tengok paling banyak mak rempit kan? Banyak-banyak orang buang masa, banyak orang bunuh anak, kita pergi dekat negara Islam, negara orang Melayu kan, negara orang Melayu, negara Malaysia kan, buang anak, bunuh anak dan sebagainya. Negara Islam kan, kita nak tengok banyaknya penyakit dan banyaknya kekotoran semua, kita pergi kat negara-negara Islam kan. Sampai kita tanya, kenapa Islam ni tak bawa kita kepada satu yang orang kata mensejahterakan ummah sepatutnya? Kenapa tidak jadi begitu kan? Jadi berbagai-bagai andaian.
Lalu yang saya terfikirkan di sini apabila Kamal Haziq menceritakan tadi tentang konsep syariatullah dan sunnatullah. Konsep yang sangat besar sebenarnya. Syariatullah, hukum Allah. Syariat Allah, Allah tetapkan. Maknanya syariat Allah tu Allah tetapkan kepada kita, kita kena buat kan. Syariatullah maknanya berzikirnya, doanya, baca Qurannya kan. Dan sunnatullah itu ialah hukum alam. Hukum alam, hukum sains. Allah telah tetapkan pokok tu tumbuhnya begini, kena ada airnya, kena ada bajanya, begitu. Maka dalam kisah, untuk kita mencapai menjadi Muslim yang cemerlang, negara Islam, dan menyatakan bahawa Islam itu Islam yang benar, Islam itu mensejahterakan ummah, maka perlu diingat bahawa Rasulullah SAW ketika mana dia berhijrah, dia berhijrah ke Madinah, dia tidak keluar ke hadapan halayak ramai ketika tengah hari lalu berkata, wahai orang ramai, wahai orang ramai. Dia tidaklah menyatakan aku ingin berhijrah pada hari ini, sekarang juga, tidak. Tetapi dia memilih waktu malam, dia memilih Sayyidina Ali untuk tidur di tempatnya dan sebagainya. Rasulullah strategi tidak ada Rasulullah kata, oh ya Allah, kalau engkau tak bagi aku keluar tengah hari ini, sesungguhnya tak ada orang nak akan teruskan perjuangan kau. Tidak ada. Sesungguhnya Rasulullah berdoa kepada Allah, tetapi pada masa yang sama Rasulullah juga mengatur strategi untuk berhijrah ke Madinah. InsyaAllah ambil sikit sebanyak manfaat daripada syariatullah dan sunnatullah yang saya kongsikan semalam. Syariatullah dia berdoa kepada Allah, sunnatullah dia kena usaha. InsyaAllah kita akan memasa berapa 30 saat kata sahabat saya, 30 saat untuk berehat sebentar. Jadi tarik nafas, promosi. Ke situ. Terima kasih pada saudara Cem sekali lagi. AKA Cem, Kamal Haziq AKA Cem. Jadi Cem pun ada sebut tadi tentang, saya rasa ketiga-tiga penceramah, pensyarah, pemberi syarahan tadi menyentuh tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita memasuki Islam secara kafah. Dan juga saudara Cem juga ada menyebut tentang, tak apalah, saya dah lupa. Oh ya, saya pun teringat. Siapa di sini kan yang teringat ada satu lirik lagu kan, zaman saya tak tahu, masa tu saya sekolah rendah juga. Yang lirik lagunya dia kata, tiada lafaz yang lebih agung dari kalimah cintamu. Rasanya siapa yang nyanyi? Saya belanja. Siapa boleh jawab sini? Oh, Spider. Tapi saya belanja air Sprite tu lah. Spider kan, dia nyanyi, dia kata tiada lafaz yang lebih agung daripada kalimah cintamu kan. Maknanya secara terusnya kontradik, bertentangan lah dengan ayat Al-Quran yang disebut oleh saudara Cem, yang mengatakan tiada kalimah yang lebih agung daripada kalimah yang menyeru kepada Allah kan, pada kamu, pada engkau. Maknanya kita ni kadang-kadang ibrahnya, lesson yang kita ambil kan, ya, sama macam yang saudara Hanan bagi tahu tadi, keadaan di Malaysia, keadaan di dunia ini ataupun di mana-mana yang mungkin agak tenang lah, sehingga kan lirik lagu pun boleh jadi macam tu kan. Kita akan berehat sekejap. Kita ada dua peserta lagi akan berehat sekejap. Dan nak minta saya nak minta perhatian pada semua penonton lah pada hari ini untuk memenuhkan kursi di bahagian hadapan. Sebab kita ada benda nak buat, insyaAllah. Minta tolong kan. Ya. Saya tak nampak gerak lagi. Depan. Tolong gerak depan.